rigid body kot. Soalan yang equilibrium. Yang ni non-equilibrium. Oh my god. Ada siapa-siapa nak tolong? Tak ada ke? Ni siapa ni? Daniel Haziq ke yang hantar ni 01786 ni? Saya Daniel madam. Haziq. Oh, okey. Test siap. Right. Okay. Oh, kalau macam ni Claire, probably mungkin kalau dia 8 markah mungkin 2 lah, macam tu lah. Probably saya tembak je berapa markah saya tengok macam ni kan. Biasanya soalan macam ni 8, 10 ke macam tu lah. Kalau di dalam final, dalam test mungkin dia kecilkan sikit lah. Tak ada siapa ke nak tolong sial. Aduh ya Allah ya Tuhanku. Satu force pada titik untuk menggerakkan Ya. Okey, tengok saya memang Zarif saya dah tak kisah dah. Dia memang okey lah setakat ni saya nampak lah Zarif dia ke depan sikit daripada yang lain. Betul, kita nak satu force which is the resultant force. So this is not equilibrium condition Bukan equilibrium lah ataupun kita kata non-equilibrium Okay. Yeah. Because the question asks you to find the resultant force dia, single resultant force. Dia bagi satu je, single resultant force. So all these forces must find the resultant. Jadi yang Claire buat tu, nanti saya tunjuk Claire buat, dia tak sampai resultant dia lagi. Dia cuma buat fx, fy and you don't calculate the resultant. Itu adalah soalan yang paling senang tu dapat markah. Okay, dapat resultant, dapatkan dia punya direction dia sekali lah. Okay, direction dia sekali. Right. Lepas tu apa lagi Zarif? Apa lagi yang dia nak? Apa maksud ni? Determine the point of application along FG line that is measured from point G. Apa sebenarnya dia nak ni? So let's say we have the single resultant force ni. Katalah ya. I do not know whether that the resultant force dia ni mungkin macam ni ke ataupun mungkin macam ni ke. Right. So katalah macam ni. So apa yang sebenarnya dia nak? Point of application tu kat mana? What's the point of application for the force? And determine. No. Point G is not the point of application for the force. Dia kata and determine the point of application. Sebab dia kata macam ni. Dia masih lagi refer this one. So replace the force and moment system by a single resultant force and determine the point of application Point of application untuk siapa? Untuk the force. This one, the resultant force ini. Okay. So this is the point of application dia. Jadi dia nak determine the point of application, dia punya distance. Sebab dia kata measured from point G. Daripada point G to point of application here. You have a distance. Distance apa yang kita boleh kata kat sini adalah dy dia lah. Ini yang kamu nak cari. Ini. This is number 1 which is the single resultant force. And this is number 2 that you need to find which is determine the point of application along FG line. So maksudnya kita nak tahu force ini, right, diduduk antara line FG ni di mana? Itu maksudnya. And because you kata measured from point G, we have distance. So obviously you need to calculate moment. Memang kena calculate moment lah. Right, memang kena calculate moment. Okay. Saya sharekan saya punya yang Claire punya jawapan. Mana yang kuis kamu sampai chapter 3. Jadinya chapter 3 tu dia boleh jadi equilibrium ke, dia boleh jadi non-equilibrium ke. But basically you know that you must know until moment lah. Basically memang kamu kena tahu sampai situ lah.
Kalau you tahu moment, bagi soalan apa pun insyaAllah boleh buat. Okay, saya sharekan sekejap ya. Saya nak share sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Okay. Kalau saya share screen ni dia slow sikit lah. Tak apa. So apa yang Claire buat, dia just buat dia cari resultant untuk X dia. Okay, ikutlah. Kalau Serizwan dia pakai RX tak ada masalah. Kalau you nak pakai FRX pun tak ada masalah. Sama sahaja. Yang penting you are finding the component X, total component X and also total component Y lah. Okay. So ini kalau saya right, saya buat macam ni lah sebab ni pada saya tetap penting as a guideline so that from here we know that okay. Tapi kita tengok dulu cukup tak ni? Cukup tak? Kalau saya share screen macam ni lah, lembab sikit. And ya, dia lari-lari pula. Banyak ni. Okay. We have 200, cost 15 for okay, positive, okay. Then we have what? Negative, right? 100, okay. Cost 70, okay. This one, negative, okay. So while waiting for me to check this one, Claire, can you calculate the magnitude for the resultant? This one, kalau betul ni betul lah, sepatutnya betul lah. Okay, RY is negative, betul. Sin 15, betul. This one is negative, betul. Correct. Okay, sin 70, also correct. 90. Okay, basically we know that this is 263.92 Newton and it is downward. And this is to the right. We know that the resultant in which quadrant? Resultant kamu dekat kuadran yang ke berapa? Kuadran yang ke? Fourth quadrant. The fourth quadrant lah. So kebetulan saya buat betul. Okay. So inilah. Okay. Sepatutnya bukan lagi dekat point G Beza soalan yang kalau dia kata at point G dengan from point G is different. At point G obviously memang kita nak dia buat dekat point G ni lah. But here is not, maksudnya kalau dia kata soalan tu at kalau soalan at, so you punya force kamu akan duduk dekat point G tu lah. Ini FR. Okay, tapi kita tahu resultant force ni kalau kata kita pindahkan ke atas ni pun sama juga resultant force dia because resultant force is just summation of all forces that act on your rigid body. Jadi pindahkan dekat sini pun tetaplah juga dia punya FR dia tidak berubah. So that's why untuk kes ini, okay, untuk kes ini we don't want at point G, we want from point G. Somewhere from, okay, somewhere lah around line FG ni lah, line FG. Okay, jadi kita kata macam ni lah. Okay. So, now, cari dia punya resultant dia berapa? Sebab benda tu adalah, okay, FR dia kena ada lah.
FR dia dan direction dia. 302 303 Newton. 700? 3. 300. 300 and 3. 300 tu 0.94. 302. 0.94, yup. Okay, yang ni sebab tahu eraser sebab bila buka sharing screen ni dia, saya punya komputer dia lembab sikit lah. Jadi nak padam tadi tak ada. So, okay, and you calculate the direction. Although, alright, direction, yes, what? Macam nak tahu dia punya apa? Dia negatif ke positif? That's why lah ni. Kena tulis je, lukis ke? Tak lukis tak apa ke? Yang mana? Lukis kat mana? Ni ke ataupun ni? Mana ni? Sekejap. Which one? Yang apa yang kena lukis ni? This arrow? Kalau tak ada negatif ini, kita memang kira negatif so that we know that negatif tu terbalik daripada ke bawah lah. So kenapa saya perlukan benda ni? Sebab kita nak tahu dia kat kuadran yang keberapa. Macam tu lah. Saya contoh kalau untuk moment kena lukis juga ke? Kalau apa? Untuk moment kita kena lukis ke? Apa dia? Mana? Untuk moment kena lukis ke? Macam kalau moment dia direction apa? Direction apa yang kamu nak cakap ni? Direction apa? You have dia negatif to atau specify positif? moment direction apa ni? Which is negative is referring to what for moment? Dia bergerak ke bawah. Are you sure? No, Are you clockwise. sure that Clockwise. Yes. Clockwise dengan anti-clockwise. Yes, but that one is depend on your assumption. If your assumption sebab nanti kita tengok lah kalau assumption kamu counterclockwise is positive, if you get negative it means that one is a clockwise. Macam tu. So it depends. Negative and positive dalam moment it depends on your assumption. Dan juga it depends on the rotation lah, clockwise ke counterclockwise. Okay, so you have to be careful. Kalau force macam saya kata, kalau force ini negatif, dia cerita tentang kuadran. Okay kan, you dapat ini, okay, you ini kuadran berapa? Maksudnya negatif Y lah. Okay, fine. Lepas tu, okay, you dapat negatif maksudnya ke bawah lah. Okay, dari situ kita boleh tahulah dia kuadran yang ke berapa? Kuadran yang keempat. Tapi negatif and positive for moment, it depends on the rotation clockwise or counterclockwise. So be careful tu, jangan confuse. So kita dah dapatkan dia punya, okay, menjawab tak soalan Danish? Is it answering your question? Ya, menjawab. Okay, now, right. In terms of moment, right, sebab sekarang ni kita nak, saya tak boleh nak share screen lah sebab berat sangat lah dia delay. So saya rasa saya terpaksa snap gambar tu. Sekejap, madam. Apa dia? Soalan yang tadi kan? Ya, soalan tadi. Kan dia kata determine point of application yang along FG kan? Yeah. Kita kena tahu ke jarak point tu antara point tu dengan G dengan point tu dengan F? Maksudnya specific position titik tu. Point macam mana? Point daripada point distance G. dia. Yelah, daripada point, mana? Daripada mana? Point of application tu dengan G. Dengan point of application tu dengan F. Distance. Okay, soalan minta apa? Daripada point mana? Daripada point G. So perlu ke saya nak buat point F? Tak perlu. Tak payahlah. Jadi perlu ke kita bagi tahu spesifik? Perlulah sebab dia nak measure. You measure. Bila you measure mesti ada data kan? Mesti ada value kan? Kalau you ukur. So kenalah bagi tahu berapa. Itu yang kita nak cari. So itu yang kita nak cari. Okay. Soalan tu boleh minta kalau kita nak pada point okay, nanti automatically okay, you boleh buat kalau daripada point F tu boleh jugalah, dapat juga. Maksudnya sama nanti Azad. Nanti you boleh try lah. Sekejap saya nak ni kontak kita tak habis ni, setengah jam banyak sebenarnya nak discuss ni. Okay. Sebenarnya saya risau untuk quiz kamu, saya takut kamu tak. Yelah memang you dah belajar benda tu, cuma mungkin you tak bila tak buat banyak, kalau at least you buat tutorial ada lagi latihan lah. Kan?
Quiz tu bila Madam serentak semua student? Entahlah, rasanya macam dah bagi tahu, tak tahu. Dah. Week 7 ke week 6? Mereka kata itu week 6. Aduh. Ya. Six. Week Week 6 Baca minggu balik. ni lah. Week 6 this week. Baca balik. Baca balik. Baca balik WhatsApp tu. Okay. WhatsApp tu kata week 6 ke? Masih balik Baca balik. Baca balik. Week 6 ke? Week 6 ke? Now is week 6. Dah lepas dah macam tu hari Senin. Hari Selasa tu tak ambil lah korang. Tak ambil lah korang macam tu. Tak lepas dah semalam. Kalau katalah week 6. Week 6 ke week 7? Saya terfikir nak buka saya punya. Week 6 ke week 7? Tak tengok lah. Tak tahu nak check kat mana. Punya banyak kali saya message tu. Sekejap I see man. Week 7. Week 7. Week 7 tu bila? Minggu depan ke? Kan dia pula kata. Minggu depan. Bukan Minggu depan korang dah cuti. Minggu depan cuti gila. Lepas saya. Bertuah lah korang. Tak fikir raya PKP. Cuti berapa lama je? Okay, back to business. Right. Cuti berapa lama je? Back Cuti to berapa business. Apa dia? Cuti berapa lama? Korang ni aku bagi course outline dekat dalam tu pun tak nak tengok. Dah bagi setiap time. Ni pergi check balik kalender akademik. Saya dah bagi course outline siap kalender akademik. Tak tengok. Pergi cari sendiri kalender akademik. Saya tengok. Okay, You nak cuti sehari pun boleh. Masalahnya you all kat rumah. Okay dah, jangan ni. Jangan buang masa. Right, now. Moment. Okay, tadi kita dah dapat yang dia punya Y dengan X dia lah. Okay, and then the resultant. So moment, okay, saya tak sure macam mana Rizwan bagi. So kalau kamu sepatutnya sama lebih kurang je. Kalau beza pun macam dari segi simbol-simbol sikit gitu je lah. Alright, so the first thing of course lah you carilah moment dekat G. Kenapa nak G? Sebab kita dah memang dihabak lah dekat daripada point G. So kita nak ambil all the moment is referring to this point lah. G. Okay, so this one, okay, you nak assume apa? Clockwise, counterclockwise? Positif. You nak assume apa? Clockwise ke counterclockwise? Assume counter. Okay, suka hatilah nak counter lah. Biasanya counter lah. Tapi you have to put it in your equation. Okay. Then apa yang kita ada lagi di sini. So kita tengoklah. Yang ni sebab moment banyak sikit lah force. Dia jadi pening. Okay, bagi saya satu Clarison. 200 Newton. Macam mana ni? Kat 200 Newton ni. Moment dia. Bagi kat saya. Macam mana? Nak pecah X, nak pecah Y ke ataupun just 200 Newton and then times distance? Which one? Kena pecahkan dia macam tu. Apa? Madam tanya. Cos 15 lepas tu tak nak kena distance. Siapa nak jawab? Okay, jawab. Seorang. Siapa? Darwish jawab. Cepat. Everyone should take part because I want to know. Yes. 200 Newton cos 15 itu kena darabkan dia punya distance dia which is? Senang apa ya? Ni 450. Berapa? 400 je kan? Berapa? 400? 0.4. 0.4. Mana you dapat 0.4? Because of meter, kita tukar unit ke meter. No, it's not about meter macam ni. Kena ambil 500 tolak dengan 100 sebab dia punya yes. average tak sampai ni pun. No, sorry. It's not 0.4 ya. It's 450 ataupun 0.45. Kenapa? Nak ambil 0.45 meter. Okay, you tengok force kamu duduk mana? Force kamu duduk atas tu tak tolak. Sini. Dia bukan dekat F. Force kamu duduk kat sini. Ni Jarak dia tak tolak lah. Dari sampai point G je. Yes. From point G to that particular point. Takkanlah dekat F. F mana ada force kat sini.
Jadi so just deduct with 50 je lah ataupun 0.05 je lah. So ini the okay. Positive Kita campur negative. Positive Ah. negative. Yang ni Clockwise or Positive. counterclockwise this one? Wait, satu soalan ni korang. Positif. Ini semua macam tak buat je, kantoi lah korang ni. tak buat, madam Buat, buat. tapi mengarut, Dia madam. Memang mengarut, madam. Ya. Saya tak mengarut. You all yang mengarut. Kami Tak, buat mengarut kami- madam. Kami buat If you betul dah, say- cuma salah sikit kaedah. Dia Okay, positif. okay. If you say positive, it is wrong. Kenapa wrong? Kenapa wrong? Kenapa? Okay, kalau tak nampak macam saya katalah tak apalah, macam tak berapa bijak kan. Saya pun tak berapa bijak juga dulu. Sebab tu saya kalau tak, kadang-kadang memang you tak nampak bila dah serabut banyak sangat macam ni, kadang-kadang you tak nampak. So sometimes you have to go deeper balik, go to fundamental balik, tengok konsep, basic konsep. Kalau moment dia kata ada satu force, ada sudut 90, okay. Antara force kamu dengan you punya D lah. So sekarang ni katalah, okay. So sekarang ni, okay, kita ambil, okay, you punya fx dia macam ni kan? Okay, fx dia Oh, macam sebab ni. dia bergerak ke kiri ke madam, sebab tu dia negatif. Dia bukan Ke tak bijak juga? kamu nampak mana bergerak ke kiri, mana gerak ke kiri tu macam mana? Kiri Macam ke? nampak. Macam punya kan, dia mana tak apa madam explain tu. Nanti buang masa. Oh gila, itulah. Aku dah lalu lukis lambat ni. Lepas tu kena interrupt pula. Okay. So ini kita kata, right, kat sini kan. Okay. Ini you punya 200 cos 15. Okay, cos 15. Ini kan moment basic. Saya ada sempat ajar sekejap je kan yang pasal moment tu. Jadi patutnya Serizwan ajar bertambahlah lagi. Tapi korang sama je nanti basic ni, kalau salah-salah nanti pula. Okay. So sekarang ni kalau kamu tengok, we know that distance yang kita ambil kita dah tahu dah 0.45. Okay. If you cannot see, okay, imagine that kita bawa depan sebab dia ada line of action dia kan. Okay, kita bawa depan force ni supaya kamu nampak dengan lebih jelas. Ini paling basic dah ni ha. Saya tak tahu lagi nak imagine macam mana untuk kamu. Okay, because inilah paling basic yang saya guna daripada dulu sampai sekarang. Tak berubah. Saya share apa yang saya tahu masa saya belajar beginilah saya share dekat kamu. Okay. So from here kalau kamu tengok, okay, ada bentuk L kan. Okay. Sekarang ni kalau nak jalan mestilah kepala jalan dulu. Kita gini. So imagine that dia dalam bentuk bulatan, dia akan bergerak macam mana kalau dalam bulatan? Clockwise. Madam, dia hilang clockwise. screen madam. Apa dia? Hilang? Screen madam hilang. Screen madam hilang. Madam kena reshare screen. Loh. Banyak interruption. Penat Tak apa. cerita. Hilang, bila hilang macam mana boleh hilang? Baru je hilang. Baru je. Okay. Waktu madam buat dia clockwise tu kan. Dia macam dah mula faham dah Okay. sebab tu dah dia negatif. Yes, sebab kan dia rotation. Bila rotation, jadi kena dalam bulatan lah. So kalau kamu tengok benda ni, dia takkanlah bergerak ke depan. Dia dah gerak macam mana? Gerak macam mana? Kalau dia dia gerak macam ni. Gerak macam ni. Tak adalah kata ini clockwise, ini counter clockwise, ini tak ada. Dia semua clockwise. Sampai habis lah clockwise rotation dia. Jadi bila your assumption is counter clockwise and you get here is clockwise, dengar tak? Jangan dengar yang belakang je. Okay, your assumption is counter clockwise. But then when you see for this force, component X for 200 Newton ni, dia tend to rotate clockwise. So ikat negatif. Siapa buat positif salah. And then you have to be careful. Kalaulah kata ada 5 bacaan yang kamu masukkan dalam ni, 4 betul tanda negatif dia ataupun positif dia, 1 je salah. Salah juga tau. Dia kira package, dia tak kira satu-satu. Dia kira semua, kalau salah.
Dia walaupun sikit je salah dia. So you have to be careful. So it's negative here. Okay, apa lagi ada? Siapa lagi nak try? Faham So tak faham? campur dengan Kenapa campur? Maksudnya negatif tu kita letak depan 200 tu lah. Negatif letak 200 lah. Ah, Kalau you letak belakang dah jadi orang lain. Okay. Ni semua puasa ni, merapu-rapu lah pula korang ni, salahkan puasa pula Okay, now apa yang tambah tu? The next one should be apa? plus. Which one yang you nak pluskan? Pluskan dengan Which force? yang 130. Sekejap. Oh, so that's it lah. 430 lah. Itu saja. What about yang Y component for 200? It doesn't produce any moment? Tak ada. sebab dia dia tak perpendicular. Are you sure? Tak, dia ada jarak 50. Nampak? Careless mistake. Ada. This is final question ya. Tapi you tak ada final lah. You tak ada final tapi maksudnya ada test. So yang ni tak sure lah. So jadi akan ada 200 Newton and then there will be sin 15. Okay. And then 0.0. 0.05. Yes. Okay. Then plus or minus? Clockwise or counterclockwise? Clockwise. Clockwise juga. Clockwise juga. Claire? What about you? Clockwise or counterclockwise? Bukan Claire yang buat ni. Clockwise. Clockwise. Zarif Aiman, clockwise or counterclockwise? Clockwise medium. Clockwise. Salah ke meja? Tak, saya tanya dulu. Saya tak tengok lagi. Saya cakap je dulu. Nanti Sekejap. Macam meja bagi cuak tau. Tak boleh Saya sini. dah tahu. Macam salah tak. Kenapa meja kata dua kali? Siapa yang cakap counter? Siapa yang cakap counter? Saya. Kita tengok counter ke clockwise. Korang ni. Okay. So sekarang ni point G duduk sini. Point G. Okay, your punya Y. Okay, duduk sebelah sini kan. Adalah jarak berapa? Jarak 0.05 kan? Okay. Kalau tak nampak, bawa turun main sini. Okay, bedamkan dia bagi nak nampak. Sebab dia rotation. Ya, counter. Sesedap hati korang. Dah salah lagi. See? It's not about formula. Formula dah tahu dah. It's not about you don't understand. Faham tapi careless. Faham tak? Nampak tak careless kamu? Nampak. Faham. You dah tahu dah. So it should be positive. Mana boleh clockwise? It's counterclockwise. So because counterclockwise, our assumption is also counterclockwise. Then you should put positive. Don't do careless mistake ya. Especially when you have test ataupun apa-apa lah yang melibatkan masa lah, sebab selalunya bila ada melibatkan masa ni kamu tend to be careless sebab nak cepat nak siapkan. Okay, 200 Newton sin 15 0.05. Okay, ada lagi tak? Okay, tak ada dah. Okay, what about 130 Newton? Macam ni habis 1 jam je korang punya soalan ni. 130 Newton. Ada moment tak ada moment? Laju sikit. Okay. So both component does it have a moment? Both component X and Y 430 Newton? At point G kan? Ya, point G. Ada. From point G ada. Jadi okay, bagi saya X and Y cepat. Ni dah laju lah sepatutnya. Okay. 130 Newton bagi apa? Untuk cos, untuk X dia. Okay, cos 70. Okay, multiply with 0.2 for X Okay, 0.2 because kita tolak lah yang 50 ni. For X For X. This is what? This is X component. Distance dia 0.2. 200 kan? Yang lain agree. Senyap je. Tak ada bantahan. 0.25 ke? 0.2. 0.2 medium. 0.2. Betul lah tu.
0.2 je lah minta. Okay, 250 X direction or Y direction? X direction. 130 Newton cos 70 X component kan? So, Fx dx lah. Oh dia kena, oh 90 degree. Tak ada 50 je. Sekejap. Apa kau gambar epek ni? 0.45. 0.45. Kenapa pula yang ini darabkan dengan distance ni? Distance kena 90 degree. Okay. Yes, it should be X component darabkan dengan dx dy dia. Aku pun dah tersasul dah dy dia. dy dia which is from here to here which is 0.45. Tengok careless mistake lagi. Dan apa yang tinggal untuk kamu? Tak ada apa dah, satu dia salah tadi memang salah dah. Apa yang tinggal? Macam mana? Okay. Positif, negatif. Clockwise, Positif. Okay, positif counterclockwise. Positif. Kita kalau you dah tak perlu lukis lagi, you can imagine that's good for you. Okay lah tu. Alright, lagi apa? 130 sin 70. 70 Yes. darab 0.2. 1, 3, okay, sin 70 0.2. Negatif. Okay, good. Betul. 0.2 dan negatif. Okay, nampak tak? Tadi careless yang tahu cari distance, in careless ini dan distance lagi. Okay, yang ni negatif. Okay, ni betul dah. Ni betul. Okay, lagi. 90 Okay, 90. darab Pening. sekejap. 650 darab 600 darab 0.6. Okay, 0.6. Good. Positif, negatif. The rest you should try sebab kalau tak ataupun kalau you Negatif. Okay, negatif betul. Kalau you rasa kata kenapa bukan clockwise, counter clockwise madam? Cakap. So that saya tahu kamu tak faham. Kalau you rasa tak sama dengan apa yang kamu dapat kan. So it's negative ya. Okay, habis dah ke? Habis dah. Habis dah? Habislah korang. Habis yang ini tak payah masuk. Yang ni tak payah masuk. Buat apa ni? Buat hiasan. Tak. Sekali. Lagi tengok careless mistake lagi. Banyak careless mistake. Okay, tambah ke tolak? Oh my god. Tambah ke tolak? Tambah 40 Newton meter. Jangan pergi darab pula dengan distance pula. Because this is already given. This is the couple moment yang dia bagi. It's a free vector. Okay, this one tambah juga 42 Newton meter. Any ada lagi tak? Tak ada. Okay, cari berapa? Berapa? Sekejap. Kena tekan. Jangan salah tekan calculator pula. Dan jadi macam-macam kesilapan. Just for one question. Negatif 229 madam. Negatif? 229. Mana saya punya pen ni tak bergerak. Negatif 229. Is it? 0.9. 0.95. 229.95. Ada dapat Dapat sama. jawapan lain tak? Ada dapat jawapan lain? Sama? Tak sama? Sama? Ke tak sama? Tak ada orang.
Kita nak kejar masa ni. Sama ke tak? Kalau salah tu korang tak tahulah Salah saya simbol ambil. Apa salah simbol? Apa simbol apa? Apa salah simbol? Apa yang salah simbol? Tell me. Tahu tak? Tu, Ni nak kena buat bawah ke? Tak apa kot. Okay lah, mungkin cerita pun. Janji happy. Tak ada. Nak buat yang ni ke nak buat macam ni? Macam tu. Ni ke ni? Number 1 ke number 2 ni? Yang mana yang betul sebenarnya? Nombor 1. Nombor 1 lah. Ni memang lekuk lah sebab kita cakap moment is rotation. Rotation dia dalam bentuk pusingan kan. Jadi kita buat clockwise because kita dapat tanda negatif. Our assumption counter clockwise positive. We get negative maksudnya all these forces and the couple moment it tend to rotate this part clockwise. So dapat negatif. Okay, so tak ada orang nak argue this answer, maksudnya kita assume lah je jawapan dia betul lah. Kalau dia salah tekan calculator, nasib korang lah. You tak double check. Okay, so baru dapat ni. Okay, sekarang macam mana nak relatekan untuk dapatkan dy ni? Untuk dapatkan dy ni. Untuk dapat dy ni. Ini mana? Dapatkan dy. So you buat macam ni lah. Okay. Ikutlah mana yang kamu selesa, Serizwan punya cara ataupun tidak cara tulis formula ni. Tapi sama je maksud dia. Okay, sebabnya kalau kamu tengok this is the line FG. Okay, this is the resultant dia. FR dia. Okay, so kita nak cari dy dia. So in terms of moment. Okay, dy. Okay, nak kena darabkan dengan siapa ni? Nak darab dengan siapa? FR ke? Sekejap pening. Okay, macam mana you cari moment? Macam mana nak cari moment? Moment ambil force darabkan distance dia. Okay, force darab distance. Tapi sekarang ni boleh tak resultant ni darabkan dengan dy? Sebab kita nak cari dy ni. Oh, cari komponen X dia. Okay. So you just only use the component X lah. Why component Y kita tak perlu masukkan? Dia tak 90 degree Because dia pass through the point G ni. Sebab kita nak point of application tu exactly betul-betul dekat line FG. Okay. So we don't need FY. We just need FRX lah. Ataupun nak pakai RX dy pun boleh. Macam Claire dia pakai simbol dia pakai RX boleh. Ikut suka lah. Janji saya tahulah this is the component resultant dia. Sama je. Okay. So ini yang kamu darab ni moment lah. Moment yang terhasil daripada resultant ini, resultant X ini darabkan dengan dy dia. So moment dia akan dapat sama je macam dengan moment yang kamu kira tadi. Moment yang kamu kira tadi tu. Okay. Which is yang kita dah masukkan komponen X semua forces tu lah. Okay. So jadinya kamu buatlah yang ini apa. Kalau you dah assume, tadi kita dah dapat negatif kan. Okay. Kalau you nak buat kat sini. Okay. Macam dia punya distance Y tak macam mana? Distance Y dia tu. Kita nak cari. Nak cari lah ni. Baru nak Kita cari. ada FRX, kita dah ada. Yes. Kita ada MG. Yes. Lepas baru lukis ke? Dia suruh replace the force and moment tu. The point of application along FG tu. Kena lukis ke? Itu nak lukis boleh, tak lukis tak apa. Sebab jalan kerja kamu pun dah banyak dah. Okay. Maka ada juga. Maka tak adalah. Kalau kata jalan kerja tu sikit, macam contoh yang add point G tu, kalau add point G, yang itu memang gambar kamu lukis ada markah. Kalau dia kata from ni, tak payah sebab banyak. Tapi kalau you nak lukis lah, tak ada apa pun. Okay. Saya tertanya-tanya sebab keyword soalan tu dia sebut replace tau. Dia tak cakap calculate. Oh, so maksudnya nak ni lah. Okay, tapi kalau determine ni,
Calculate lah. See? Okay, faham. Tak nampak tak? You yang jawab, you tanya, you yang jawab. Nampak tak? Itu memang cara saya. Saya tak suka bagi jawapan. Saya suka kamu fikir. Sebab tu macam, aku tanya, aku jawab sendiri. Okay lah tu. So sekarang ni, alright. FRX kita dah kira because siapa nama tadi, Claire dah kira, which is 148.72. Kita pakai je lah terus. Okay. 148 berapa tadi? 0.72. 0.72. Okay, lepas tu kalau kamu tengok ini dia punya FRX dia kan. So rotation dia clockwise. So dia akan dapat tanda negatif lah. Okay, DY tak tahu. Tadi pun kita kira because we use counterclockwise as our assumption. Jadi kita dapat nilai negatif kan. So which is berapa? 229.95. Macam saya rasa apa ni negatif 116 lah. Salah. Apa yang salah? Saya double calculate Dapat apa? negatif 116. Yang lain tak kira. Saya dapat tu juga tadi, negatif 116. Apa tak berbunyi tadi? Kamu masa satu. Negatif. Okay, jadi positif lah sebab kita buat clockwise. Okay, negatif 116 apa ni? Apa ni? Habis dah? Tak ada perpuluhan? Tak ada? Tak ada? Apa tu? Memang 116. Exactly. 116. 0.77. Okay. Itulah saya kata nanti kalau saya ada juga yang salah tekan calculator. See, that happen. Saya suka kamu buat salah sebabnya dia jadi panduan untuk saya bagi pada student yang lepas kamu lah. Okay, ini kesilapan yang selalu berlaku. Ini selama saya mengajar, inilah kesilapan yang biasa dilakukan. Jadi kalau saya kata pay attention, do carefully ataupun make sure you understand, benda tu penting tu. Benda tu sangat-sangat penting. So 116 apa tadi? Lupa dah hilang ingatan. 77. 177 Newton meter. So this is Newton meter, ini Newton. So dapatlah dy tu meter lah. Berapa meter dia bahagikan lah, dapat berapa? Dapat berapa? 0.785. 0.785. 785. Oh, besar. 0.7. Maksudnya daripada sini sampai ke ni belakang jauh jarak dia, jauh. Cuba you double check balik tapi double check balik dekat X, double check balik dekat ni. Tapi kalau kata that's it, memang kamu dapat 0.785, possible lah juga, possible. Sebabnya sekarang ni daripada sini kita nak line FG ni kan, maksudnya dia ke belakang Madam, yang FRX tu negatif ke? Negatif lah. Moment. Yeah. Ni rotation dia mana? Clockwise lah. Okay. So double check balik lah kalau yang kira betul-betul 2-3 kali betul ke 116 ni. Kalau kata memang dah kira betul dan that's it lah, yang ni lah. 0.785 ni dia boleh dapat macam tu, tapi biasanya kadang-kadang soalan kamu ni biasanya dia bagi jawapan tu dalam within kamu punya ni biasanya. Tapi kalau lebih daripada jarak dia ni tak ada masalah, boleh berlaku. Cuma kebiasaannya selalunya dia akan bagi jawapan tu sekitar di sini supaya kamu boleh nampak dengan jelas lah. So nanti dah baca balik lah. Tapi this is the way lah. This is the way for you to find the distance from point G lah. Itu cara dia. 1 jam. 1 hour. Okay. This is non-equilibrium ya. Sebab sebenarnya saya nak, kalau boleh saya nak discuss sekali berkenaan dengan yang equilibrium. Nak tengok kamu boleh buat ke tak. Tapi it's up to you lah sebenarnya. Kalau you nak saya proceed, then we have to add an extra time lah.
Kalau you tak nak, then you can ask me personally. So what do you Madam, want? macam mana nak tahu soalan tu equilibrium ataupun bukan equilibrium? Okay. Macam mana nak tahu? Soalan yang ini kita tahu straight away because dia minta resultant force. Okay, and then you have to calculate the moment. So we know that the moment is not equal to 0. Maksudnya itu adalah non-equilibrium lah. Okay, kalau kita baca soalan. Madam, screen dia hilang. Tak, saya nak tunjuk yang benda lain. Okay, kalau you baca soalan. Contoh kalau soalan tu tak ada resultant force kan, maksudnya dia equilibrium lah. Ya betul, kalau tak ada resultant force tu maksudnya adalah Dia punya sigma x dan fy is equal to 0. yes, okay, kalau kamu tengok ni. Okay, ini equilibrium ke tidak? Kalau kamu tengok sama je kan macam tadi kan. So ayat dia pun sama je, replace, determine, yelah tu. Screen madam stop. So ini non-equilibrium. Okay, sama. Apa you baca? Madam, Apa dia? tak Dia nampak. punya screen start. Tak nampak. Oh, Nampak tak? Tak nampak belum? nampak dah. Okay. Ni sama. Nampak ke Gmail lah. Okay, cuba you baca soalan ini. Baca soalan ni, dia kata figure Q13 shows the Madam, yes, what? nampak dekat Gmail je, tak nampak screen in soalan. Nampak apa? Nampak madam punya Google Meet, tak nampak soalan. Oh, sekejap saya share balik semula. Okay. So kalau you nampak tak question 13 ni? Nampak. Nampak. So when you read this question, apa perbezaan soalan ini dengan soalan tadi? Dia suruh calculate the reaction force. Reaction force untuk siapa? Pin A dengan pin B, maksudnya dia cari kat komponen dia lah. Dia tak cari reactant dia. Apa dia? So pin A dengan B ni apa kita panggil? Apa kita panggil? Komponen ni. Support reaction. Support lah, support dia. Support dia. Kalau tak ada, dia hanging lah. Okay, support dia. A, B, okay, C support ni. Right. So, ada tak dia mention tentang nak cari resultant force? Ada ke? Tak ada kan? Okay, kalau you tengok soalan yang ini soalan non-equilibrium. Ini lebih kurang sama macam tadi. Replace the force, determine the point of application along FB. Okay, saya nak tanya. Dekat beam ni ada support tak? Ada support tak dekat beam ni? Ada support tak? Ada support tak? Ada ni Yang dengan A ni. tu. Ada. Tapi dalam soalan ni dia tak mention pun about support ni. Maksudnya kita tak perlu masukkan dalam equation kita, tak perlu consider ada force kat sini. So itu adalah non-equilibrium. But if it is equilibrium, it means you have to count it. So that's why ini kena masuk. Ada dia punya, kalau kita draw dia punya FBD untuk member A, B ni. So kita ada pin. Kita masukkan AX, AY. B ni even though it is a pin, so I can also, because they mention kat sini short link, so saya boleh buat satu lah. So ini B. So saya includekan the support reaction. That is the difference between non-equilibrium dengan equilibrium. Equilibrium, every forces is counted. So dia masukkan sekali support reaction, but this one tak ada. Tak ada, kita tak masukkan, kita tak perlu tulis kat sini, oh macam ni, okay yang ini satu, no. Yang ini smooth contacting surface ini. Smooth contacting surface, yang ni seems like pin to me, yes. Kita tak perlu masukkan, ini tak perlu. Yang ini kan tak perlu because this is non-equilibrium. Bila non-equilibrium memang kita tak consider support reaction. But for equilibrium, kita consider support reaction. Dan dalam ayat ni dia tak mention pun suruh cari resultant force. Dia tak mention pun.
Dia semua suruh cari yang macam force yang ada dekat sini je, dekat support reaction. Kalau kamu tengok dia kata cari force untuk support reaction, you know that question is equilibrium. Ada perkataan support ni confirm lah equilibrium. Macam tu. Okay, is it answering your question? Yes. Thank you, madam. So, do you want me to discuss about equilibrium bagi satu ataupun you don't want and then nak personally nak tanya saya mana satu yang kamu nak pilih? Kalau nak discuss kita sambung sekejap satu soalan for the equilibrium. Kalau tak nak, everybody ikut lah, saya tak paksa. Kalau you rasa, kalau tak majority tak mau, tak ada masalah. So yang mana yang nak tu personally nantilah you message saya. So nak tak nak nak sambung Maksudnya tak? personally ke? Tak, sekarang saya bagi dua option. Kita discuss satu lagi soalan tapi kita sambung sikit lah masa. Ataupun nak tanya personal, ikut. Personal ke tak, Danish? Personal ke? Sebab apa Okay. ni sekarang ada Okay, dah. Okay, no need to. Okay, Zarif. Personal ke tak? Personal. Okay, Danish. Yang jawab tadi Zarif ke Danish? Danish. Okay, Zarif tak Ada dua bunyi. Oh ada dua. Personal. Okay, personal. 3. Berapa orang dalam ni? 3. Claire? Personal, madam. Okay. Clarison, one more dah. Personal, madam. Okay dah, personal. Okay, so right, thank you guys. So kita discuss cuma satu soalan saja. Kesiannya satu soalan. So lepas ni kalau you nak tanya, then we will tanya personal lah. And then make sure that you just take the tutorial question tu kalau you tak berapa rajin sangat. Okay. Ataupun kalau you rajin, you boleh ambil daripada buku. And then you calculate, at least tunjukkan saya ada calculation jangan macam medium soalan ni macam mana. Oh sudah, nanti saya akan tanya balik. So make sure that you do at least pun FBD mesti kena ada. FBD kena ada sebab FBD tu kalau you nak buat dulu, okay check dulu FBD madam betul ke tak. Okay, saya kata betul baru you nak proceed. Okay, then okay. Boleh kalau you nak buat macam tu. So cool lah. Sebab saya cuma risaukan nanti takut kamu for the quiz maybe ataupun untuk kemudian nanti kamu tak boleh nak buat, itu saja. Kalau okay lah. So I think that's all for today. We already exceed 4 minutes from our tutorial time. So make sure that you click your attendance. You have to click your attendance in your future. So I think that's all. So thank you very much. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. the left dah lah. You on Shah.